Kota Kinabalu, hari ulang tahun bandaraya bersih, selamat dan maju. Mungkin pada dunia kita hidup bersatu, bandaraya tercinta Kota Kinabalu. Hey people of the city, it's the annual celebration, when the light glance with the color and the call to dance to the rhythm. Let's join your hands together, feel the joy in love and glory. The city gets celebration, it's an anniversary. It's a celebration, our love city, Kota Kinabalu, peace and harmony. Let us show the world we've got peace and love. Let us join our hands and unity. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Majlis Ucapan Amanat Mayor sempena sambutan ulang tahun ke-21 Bandaraya Kota Kinabalu. Kota Kinabalu, bandaraya peraingan semula jadi, melakar sejarah yang membanggakan apabila dinaik taraf sebagai sebuah bandaraya pada 2 Februari tahun 2000. Hari ini kita meraihkan ulang tahun yang ke-21 Bandaraya Kota Kinabalu. Genaplah 21 tahun Kota Kinabalu dinaik taraf ke status bandaraya. Dalam situasi global yang diuji pandemik COVID-19, tahun ini sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu disambut secara dalam talian dan secara bersederhana. Tanpa melengahkan masa, majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Saudara Murid Sidin dari Jabatan Hal Ehwal Korporat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sifat-sifat keagungan serta kebesaran-Mu, pada hari yang penuh keberkatan ini, bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ini, kami sekalian hamba-Mu, ya Allah, merafak dengan penuh rendah diri, agar Engkau curahkan nikmat yang berterusan kepada kami. Allahumma ya Muhaimin, ya Raqib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami memohon taufik dan hidayah-Mu dalam setiap perkara. Restuilah perancangan dan pembangunan yang disusun dan diatur oleh kami. Bimbinglah kami yang memikul amanah dan tanggungjawab dalam pertakbiran dengan sinaran petunjuk-Mu yang berterusan. Ya Allah, tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami, agar budaya kerja berkualiti, berinovatif, efisien dan efektif menjadi amalan kami. Allahumma ya Dzal Judi wal Karam. Kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayat bagi yang bahagia mayor dan pemimpin kami di segenap lapisan. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini supaya disanjung tinggi dan disegani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kini diteruskan dengan lafaz ikrar yang akan disempurnakan oleh Inspektor Redzan Syaminan bin Duman dari Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Maka kami, warga kerja Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, berikrar
akan menumpukan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertua Negeri, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta negara, akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh, cekap dan jujur, amanah dan bertanggungjawab. Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan pribadi kami. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan pribadi bercanggah dengan tugas awam kami. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa kami telah membiarkan kepentingan pribadi kami bercanggah dengan tugas rasmi sehingga menjejaskan kegunaan kami sebagai pegawai awam. Tidak akan menggunakan kedudukan kami sebagai pegawai awam bagi faedah diri kami sendiri. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukan dan mencemarkan nama perkhidmatan awam. Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan kami berhubung dengan perkhidmatan awam. Dan tidak akan ingkar perintah atau kelakuan dengan cara yang ditafsirkan sebagai ingkar perintah. Peace and love, let us show our health and unity. Dengan lafaz ikrar sebentar tadi, warga kerja di BKK berjanji untuk melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan berintegriti tinggi. Sempena ulang tahun ke-21 Bandaraya Kota Kinabalu, terimalah lagu Ikrar Gemilang. Saat gemilang telah pun tiba, lahirnya Bandaraya, Pranginan semula jadi. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Ibu Negeri Sabadi Bawa Bayu, menjadi penggerak nadi untuk berbakti, mengulur nikmat ikhlas diberi, senyum mesra diukir menambah hati, kini jadi bencana amanah yang diberi.
Bela saudara, tanggal 31 Disember 2020 telah melakar satu lagi tarikh bersejarah buat Kota Kinabalu yang menyaksikan pelantikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu yang ke-6. Menjadi Mayor Bandaraya wanita yang pertama, wanita cekal ini tidak membuang masa dan terus menetapkan agenda terpenting demi pencapaian cemerlang di BKK. Sama-sama kita saksikan ucapan amanat yang berbahagia Puan Noliza Awang Alif, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Seluruh warga Bandaraya Kota Kinabalu dan rakan-rakan saya di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Pada hari ini, tanggal 2 Februari 2021, genaplah ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu yang ke-21 tahun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakan ulang tahun bandaraya yang kita sayangi ini. Pada tahun ini, buat pertama kalinya sambutan ulang tahun bandaraya tidak diraikan dan disambut seperti kebiasaannya. Sambutan pada tahun ini adalah dibuat secara sederhana dan kebanyakan program dirancang dan diatur secara online ataupun secara maya. 2 Februari 2000 adalah merupakan tarikh keramat untuk bandara tercinta ini. 21 tahun yang lalu, saya adalah di antara pegawai yang mengiringi Mayor pertama Bandaraya Kota Kinabalu ke upacara menerima bertika pelantikan. Sejak itu, saya telah melihat banyak perubahan dan perkembangan dalam bandaraya ini. Hari ini Kota Kinabalu setara dengan bandaraya-bandaraya lain di negara ini dan ianya juga merupakan satu destinasi pelancongan yang terkenal di rantau ini. Pandemik COVID-19 memberi banyak tekanan kepada masyarakat dunia, begitu juga dengan Bandaraya Kota Kinabalu. Kami warga di BKK yakin di bawah naungan dan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah pada ketika ini kita dapat sama-sama mengharungi dugaan dan cabaran. Pandemik ini juga memberi banyak pengajaran dan pengalaman kepada kita semua. Tuntutan norma baru menghendaki kita melihat semula pengurusan serta pentadbiran bandaraya ini, khusus dari segi pengurusan pasar-pasar awam, taman-taman awam dan juga kawasan-kawasan lapang dalam Kota Kinabalu. Penyediaan rangkaian pejalan kaki yang efektif bagi menghubungi komponen-komponen dalam kawasan bandaraya perlu dipergiatkan. Usaha untuk menyemarakkan dan menghidupkan bandaraya ini perlu diteruskan bagi memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk menyambut ketibaan pelancong ke negeri ini bila mana pintu ke Kota Kinabalu dibuka semula. Keindahan dan keceriaan bandaraya perlu dipertingkatkan. Begitu juga usaha untuk memperkembangkan identiti bandaraya ini. Kami juga berhasrat untuk membantu memudah cara usaha-usaha mengaktifkan lagi ekonomi dalam Kota Kinabalu, khususnya usaha-usaha menarik pelaburan ke Kota Kinabalu. Sejajar dengan pendekatan citizen-centric yang kami perkenalkan atas landasan KK Moving Forward, Innovative, Efficient and Effective, sesi libat urus dengan komuniti dan stakeholders akan kami teruskan sebagai sebahagian dari proses membuat keputusan organisasi ini. Sehubungan itu, sesi di BKK Town Hall 2021 akan diadakan secara maya sebentar lagi. Sikap keterbukaan dan keterusan akan dijadikan amalan organisasi ini bagi membantu kami mendapatkan maklum balas dan menjiwai warga Bandaraya Kota Kinabalu. Keseimbangan pembangunan antara kawasan pusat bandar dan kawasan suburban serta kampung perlu dicapai. Titik keseimbangan dapat dicapai dengan memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil melalui pengujudan pasar-pasar komuniti dan juga lokal tamu ataupun tamu-tamu tradisi. Begitu juga dengan mengaktifkan semula lesen penjajah bergerak dalam usaha pengawalan dan penggalakan peniaga kecil. Selain itu, BKK juga menyediakan perancangan pemajuan desa yang akan dilaksanakan di kawasan-kawasan luar bandar, umpamanya kawasan Tanah Tinggi Kokol, sebagai langkah membuka laluan untuk industri pelancongan di kawasan berkenaan. Usaha-usaha penggalakan industri pelancongan berasaskan ekoturism di kampung-kampung juga giat disusuli. Pengurusan kebersihan awam dan pengurusan sisa adalah merupakan tanggungjawab khusus di BKK seperti mana digariskan di bawah Ordinan Kerajaan Tempatan
pertambahan kawasan pembangunan dalam Bandar Kota Kinabalu yang kini memiliki lebih kurang 104,755 harta tanah memerlukan pertambahan tenaga dan sumber-sumber berkaitan. InsyaAllah dengan perolehan kenderaan yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat akan dapat mempertingkatkan produktiviti kami. Sungguh pun begitu, keberkesanan usaha kami tidak akan memberi impak selagi pengurusan sisa tidak diuruskan secara holistik. Suka atau tidak, kawasan kampung dan koloni-koloni setinggal perlu diberikan perhatian. Atas kesedaran ini, DBKK akan memperkenalkan Community Waste Disposal System yang merangkumi pengurusan sisa secara holistik. Dalam melestarikan Kota Kinabalu, adalah wajar kita mempertingkatkan usaha kita semula, recycling dan upcycling. Bila ditubuhkan kelak, Pusat Lestari Kota Kinabalu akan menyediakan fasiliti repair ataupun perbaikan dan upcycle di kawasan yang dipilih. Pusat Lestari adalah merupakan satu usaha kecil untuk mendidik warga Kota Kinabalu agar tidak membazirkan sumber yang ada. Penghijauan Kota Kinabalu juga akan terus diberikan perhatian dan sebagai menyahut saranan YAB Perdana Menteri Malaysia, DBKK akan menanam sekurang-kurangnya 2,000 pokok untuk tahun 2021. Pelancaran Pusat Lestari Kota Kinabalu dan kempen penanaman pokok akan dilaksanakan sebaik sahaja keadaan mengizinkan. Good governance, budaya kerja berpandu, berintegriti serta berprestasi akan dijadikan asas bagi kami menyokong aspirasi kerajaan negeri seiring dengan hala tuju Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Bahagian integriti DBKK akan diwujudkan dalam usaha untuk memastikan ketiadaan ketirisan dalam organisasi ini. InsyaAllah ini nanti akan dapat mempermudahkan kami mencapai pelan-pelan tindakan yang telah dan akan dimuktamadkan. Saya percaya dengan adanya kesedaran serta iltizam yang tinggi, kami dapat menjayakan aspirasi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melangkau ekspektasi pelanggan kami. Kepada rakan-rakan sekerja di DBKK, saya mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan atas komitmen dan sumbangan anda selama ini. Di kala negara dilanda pandemik COVID-19, ada di antara kita yang bertugas di barisan hadapan dalam pelbagai kapasiti. Kesihatan diri dan keluarga turut terancam. Semasa bandaraya dilanda banjir, ada di antara kita mengerah tenaga bersama agensi keselamatan lain membantu di mana termampu bagi memastikan keselamatan nyawa dan harta warga bandaraya. Ramai di antara kita bekerja tanpa mengira lelah dan payah. Saya percaya dengan keyakinan dan komitmen kita mampu membawa DBKK ke puncak gemilang. Bagi seluruh warga DBKK, kami ingin mengucapkan penghargaan kepada pucuk pimpinan negeri ini di atas sokongan pimpinan kepada organisasi kami. InsyaAllah kami akan sama-sama bekerja keras bagi memastikan kesejahteraan Bandar Kota Kinabalu dan juga pencapaian Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya khususnya. Kepada agensi-agensi kerajaan yang sentiasa membantu kami dan rakan-rakan strategik sama ada pertubuhan bukan kerajaan dan individu-individu yang sentiasa membantu kami mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih atas sokongan anda. InsyaAllah visi bersama akan menjadi realiti. Sekali lagi saya menyeru agar semua warga mematuhi apa jua SOP atau arahan yang ditetapkan bagi menghentikan penularan COVID-19 di negara kita. Selamat menyambut ulang tahun ke-21 Bandar Kota Kinabalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Our love city, Kota Kinabalu, peace and harmony. Let us show the world we've got peace and love. Let us join our hands and unity. Demikian sebentar tadi ucapan amanat daripada Yang Berbahagia Puan Nurliza Awang Alip, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Semoga Kota Kinabalu akan terus maju dan berjaya. Dengan itu, maka selesailah sudah majlis kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah bersama-sama kami dalam majlis ucapan amanat Mayor. Bagi pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, kami mengucapkan terima kasih atas sokongan dan semangat kesepaduan anda. Teruskan menjaga kebersihan dan keteraturan bandaraya tercinta. Dengan itu, saya Nosarah Nazaki. Selamat menyambut ulang tahun ke-21 Bandaraya Kota Kinabalu. Bandaraya tercinta.